Cikgu. Tak dengar. Oh, penat aku cerita. Okey. Ulang balik kan. Ini kita tengok objek geometri yang serupa ni, maksudnya kalau apa? Kalau sudut dia sama, sepadan dia sama, maka nisbah panjang dia juga adalah sama. Itu maksud dia. Sekejap, saya tahu sebab apa. Sekejap. Okey, jadi contoh dalam soalan ni senanglah. Tentukan sama ada setiap pasangan objek geometri berikut adalah serupa. Senang je lah, kita tengok sudut je lah. Kan? Tengok. Kalau sini 60 dia bagi 90, yang ini automatik akan jadi apa? Yang ini akan jadi 90 tolak 60 akan dapat 30. Jadi dia punya pair dia 30, 60, 90. Jadi yang ni sama juga. Bila sini 30, yang kat sini adalah 90 tolak 30 dapat 60. Jadi semua sudut dia sama. 369, 369. Saiz kita tak tengok. Bila sudut sama, automatik namanya apa? Serupa. Okey. Sama cerita ni juga kan. Okey, bila dia bagi macam ni, B ni, dia kata 50. Jadi sini pun 50. Yang ini kita panggil dia segitiga kaki sama. Yang ini segitiga sama sisi. Sudut dia apa? 60. 60. 60. Yang ini 50. 50. 100. Ini 80. Jadi ini apa? Tidak serupa. Serupa ni nak cam dia senang je. Sudut dia. Tengok sudut je, settle. Sama kat yang ini. Yang ini minggu lepas saya ada cerita sikit pasal trapezium. Yang mana sudut ni dengan sudut ni adalah sudut pedalaman. Kalau sudut pedalaman, cerita dia apa? Jumlah sudut ni mesti 180. Jadi kalau sini 60, sini akan jadi 120. Nampak? Yang ini kalau yang ni 110, yang ini akan jadi 70. Jadi automatik, nampak? Dia tak kena lah. Bila sudut dia tak sama, automatik dia tidak serupa. Serupa cerita pasal yang paling penting sekali sudut. Main dia sudut kat sini. Okey. Untuk D. Okey. Cikgu. Cikgu, yang B tu tak nampak sangat lah cikgu. B ni? Ni. Tak nampak. Ya, cikgu boleh tolong jelaskan balik tak cikgu yang B ni? Yang soalan B ni? Okey, kejap. Okey. Soalan B ni, dia sepatutnya sudut dia kena sama baru dia serupa. Tapi yang ini bila kita tengok, kalau kamu tengok yang ini, dia bagi satu sudut 50. Bila dia bagi 50, saya lukis sini. Okey. Dia lebih kurang lah. Buat macam tu. Bila dia bagi sini 50, ini namanya segitiga kaki sama. Bila segitiga kaki sama, maksudnya kaki yang sama. Ini kaki dia. Ini 50, sini 50. Okey. Jadi kepalanya berapa? Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Bila 180, yang ini maksudnya 100. Ini yang akan jadi 80. Tapi gambar satu lagi, dia bagi ini segitiga sama sisi. Nampak? Bila panjang dia sama, maka sudut ketiga-tiga ni mesti sama. Berapa sudut dia? 180 bahagi 3. Sebab tu saya tulis dia kena dapat 60, 60, 60. Jadi kalau yang ini 50 ni, kamu tengok pun tahu, kamu tengok sudut dia dah tak sama. Kalau tak sama, automatik kita panggil dia segitiga ini tidak serupa. Boleh tak? Okay. Boleh, faham. Okey. Kita tengok yang D pula. D pun sama, kamu tengok cerita dia. Yang penting kita tengok sini sudut. Okey, sekarang kita cek. 100 cantik. Cantik ada 100. Okey. Kemudian dia bagi kat sini ada 34. Ada 34. Kan? Cuma kat sini kalau kamu tengok, sudut kita tak tentu sini 34. Sebab apa? Sini kita kalau kita kira-kira, kita kena kira dulu. Baru kita tahu sama ada ni 34 atau tak. Macam mana nak kira? Dalam satu segi 4. Tak kisahlah segi 4 apa pun. Jumlah sudut dia mesti 360.
60. Jadi kalau kamu ambil kalkulator, tolak dengan 100. Tolak dengan 136. Tolak. Kan? Kamu akan dapatlah jawapan sudut dia. Dan bila kita tolak, kita akan dapat sudut dia 34. Betul? Cuba tolak tengok. Betul. Sama Betul. cikgu. Kalau dia 34, maksudnya sudut dia dah sama. Yang ni sama juga. Ini kamu tolak dengan 360, kamu akan dapat yang ini, kita akan dapat dia 136. Jadi kalau sudut dia sama, automatik kita panggil cerita dia adalah serupa. Okey? Sebab serupa ni, dia hanya melibatkan sudut. Yang penting, sudut mesti sama. Kita panggil dia sepadan. Sudut pada tempat yang sama, nilai yang sama. Okey? Saiz tidak penting. Saiz tidak penting. Sebab tu asas bagi pembesaran adalah kita panggil dia gambar rajah geometri yang serupa. Okey? Tengok sebelah. Yang ni senangnya nak cari ni. Tengok. Kita boleh agak-agak dulu. Tentukan pasangan objek yang serupa dalam rajah di bawah. Okey, yang serupa. Kita tengok gambar lebih kurang. Lebih kurang saya tengok. Okey. Kat sini, kalau kamu tengok cerita dia, macam mana nak kira sudut? Takkan nak pakai jangka sudut, kompas. Kita tak pakai. Sebab apa? Syarat yang kedua. Apa syarat kedua? Syarat yang kedua, nisbah. Nisbah sisi dia sama. Nisbah sisi yang sama juga dipanggil serupa. Nisbah sisi. Dia tak ada sudut, tapi nisbah sisi. Contoh mula-mula kita agak-agak. Contoh saya agak-agak. Bentuk ni dengan bentuk ni. Nampak? Dia sama. Macam sama, betul tak? Macam kamu tengok macam sama. Kan? Adakah dia serupa? Nak cek dia serupa, kena cek dia punya panjang sisi. Kita cek macam mana? Tengok yang ini. Sama dengan yang ini. Oren dengan oren. Okey. Lepas tu, yang ini. Biru dengan biru. Okey. Tengok merah pula. Merah dengan merah. Okey. Yang penting jangan tengok. Contoh saya ambil oren dulu. Oren Saya letak ABC senang Oren ni A. Ini A. Okey. Merah ni C, panjang. C. Biru tu B. Takkan nak ukur pakai baris pula? Tak sonoh. Cerita dia pakai baris. Kita tengok A. A nisbah dia yang besar, saya akan nisbahkan yang besar kepada yang kecil. Yang ini 4 kotak. 4 per dengan 2. Cantik. Nampak? Okey. Macam mana nak ukur yang ni? Nampak? Nak ukur yang ni, macam mana kita nak ukur dia? Kita nak ukur dia, kalau kamu nak ukur cantik, kita pakai Pythagoras theorem. Tengok, pakai ni. Contoh warna biru pakai ni. Tengok sini. Nampak? Nak tahu panjang dia. Yang ini 6, 4. 6, 4. Kita baca dia 6, 4. Kita tak baca panjang ni. Kita baca macam mana perjalanan dia. 6, 4. Nampak? Dapat panjang ni. Contoh yang ni. 3, 2. Jadi kita tahu sama dah. Tapi kalau nak tahu betul-betul panjang dia, kita ambil lah pakai Pythagoras theorem. Jadi 6, 4 akan dapatlah. Pakai pole je dapat. Okey. Tapi sebenarnya panjang ni sama. Sebab ni 6, sini 3. Nampak? Separuh kan? Sini 4, sini 2. Cantik. Okey, itu cara kita nak agak lah. Tapi kalau nak cerita betul-betul, kena pakai Pythagoras theorem lah. Tapi cara macam dalam exam takkan nak pakai. Tak payah, agak-agak macam ni je. Yang C, tengok C. Sama tak C? C. C. Macam mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 8. Yang ini? 3, 4. Cantik ya? Kalau kita pakai Pythagoras theorem, 3, 4 ni kita akan dapat 5. Yang ini 6, 8 kita akan dapat 10. Jadi maksudnya 10
per 5 sama. Kalau 2 sama cukup dah sebenarnya. Kan? Yang ini sebab dia akan hasilkan point tak apa biar. Ini maksudnya dia adalah serupa. Tentukan pasangan objek yang serupa. Ya, kita dapat satu lah. A dengan I. Lebih kurang. Bentuk dia dapat. Okay, contoh ni. B dengan G. Ini nampak obvious. Nampak obvious. Kita test tengok. Betul tak? Kita test tengok. Sini 4. Mana kawan dia? Yang inilah. 3. Jadi 4/3. Okay. Turun. 4. Sini 3. Masih lagi kekal. 4/3. Okey. Sini. 6. Sini. 4/2. Dia 6 dengan 4/2. Tengok. 6. 4.5. Okey. Itu boleh pakai kalkulator, boleh check. Kan? Okey. Yang ini. Macam mana yang saya ingat ni? Yang saya ingat ni tadi. Dan kemudian yang ni 3, 1/2. Yang ni 4, 2. Okey. Yang atas 4, 2. Bawah 3, 1/2. Jadi dia 4, 2. 3, 1/2 saya ambil ni. 4, 2. Tidak pakai pol. 3, 1/2. Sekejap saya ambil kalkulator saya. Mana kalkulator saya? Nak tunjuk. Boleh tengok. 6 bahagi 4.5. 6 bahagi 4.5 dapat 1.3333. Jadi kita tekan. Jadi 4/3 sama. Kalau ni sama, ni sama, ni sama, 3 orang sama, biasanya yang last kali mesti sama. Tengok macam mana nak buktikan dia. 4/2 tekan pol lah. Shift tambah. Dia keluar pol tu. Baru dapat panjang dia. Pol maksudnya masukkan 4,2. 4,2 dapat panjang dia. Okey. Sama dengan 4.47. Lebih kurang lah. Okey, saya ambil. Kemudian seorang lagi bawah. Tekan pol juga. Shift tambah. 3, 1.5. 3.35 lebih kurang. Okey, tapi bila kita bahagi dia tak dapat dah tepat-tepat macam tadi. Kan? Dia akan dapat 4.47 bahagi dengan 3.35. 300. 1.33 tu ada sama depan dia. Kan? Sebab kita bunda, belakang dia dah tak sama. Jawapan dia tetap sama. Kalau kita bahagi 1.33, semua ni akan dapat 1.33. Maksudnya, ni dan ini juga adalah serupa. B dan G adalah serupa. Okey? Yang mana lagi? Kita tengok contoh. Yang nampak obvious sikit. H dengan C. Serupa ke H dengan C ni? Nampak? Yang ni 4. Ni 3. Okey? Yang ini 4. Yang ini 6. Yang kita tengok situ. Tadi apa? Atas 4/3. Bawah 6 dengan 4. 6 dengan 4. Yang ni dah tak sama dah. Okey, atas 6, bawah 4. Ni pun dah tak sama dah nilai dia. Tak sama maksudnya automatik habis. Tak payah check dah yang saya ingat. 1 tak sama cukup. Kita panggil dia. Yang ini salah. C dengan H tidak serupa. Okey, 2 ekor ni pula. D dengan F. Tengok D dengan F kan. Yang ini senang. Bila saya ingat macam ni, kita boleh ambil terus. Saya ingat macam ni, kita boleh anggap dia sebagai 3 unit. 3 unit, yang ini 2 unit. Jadi 3, 2. Okey. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 9,
6. Ini pun tak sama dah. Okey. Ini pun dah tak sama. Tengok. Kan? 3/2 1.5. 9 bahagi 6. Oh, sama. Kan? Okey. 9 bahagi 6, 1.5. Yang ini pun 1.5. Okey, seorang lagi. Kan? Bukti dia seorang lagi yang ini pula. Cuma yang ini kita tak boleh kira macam biasa. Kita kena pakai pol. Berapa polnya? Yang atas ni. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6. 3,6. Yang ini 2, 4. Kan? Ambil betul serupa. Okey. 2, 4. Kita try tengok. Tambah 3,6. Dia boleh bahagi terus. Bahagi dengan pol 2,4. .5. Dia boleh bahagi terus. Tak ada masalah. Kan? Terus dapat sama dengan 1.5 juga. Maksudnya D dengan F juga adalah serupa. Boleh jadi kalau saya ingat tu biasanya kita pakai pol untuk mencari panjang dia. Okey. Pol tu kita guna untuk mencari panjang sesuatu garis menggunakan Pythagoras theorem. Boleh? Ya boleh. Okey. Tengok yang ni pula. Yang ni dah start pembesaran sikit. Okey, secara umumnya faktor skala pembesaran. Ni saya nota ni saya ambil dari buku teks ni saya cerita sikitlah lebih kurang Okey. Jadi kita panggil dia K ni, simbol dia adalah faktor skala. Ataupun nama dia faktor pembesaran faktor pembesaran. Okey. Biasanya kita ambil K ni kita kira formula simple dia adalah panjang sisi imej bahagi dengan panjang sisi objek. Ni biasanya kita ambil dia. Panjang sisi. Paling senang lah tengok kalau dalam gambar ajar. Okey. Tapi dia banyak lagi kaedah cerita dia. Kan? Yang ini saya ambil macam ni contoh. Ada satu segitiga, satu besar, satu kecil. Nampak? Yang ini adalah panjang sisi imej, ini objek. Contoh. Yang ni kita panjang sisi mana ni? Ini panjang sisi. Ini panjang imej, ini panjang objek. Boleh. Itu salah satu cara untuk kita mengira K. Satu lagi cara, bila kita sambung, kita akan dapat dia punya pusat pembesaran. Contoh. Kan? Pusat pembesaran. Kita boleh kira dia punya K sama dengan dari pusat tau. Dari pusat. Dari pusat ni pergi sini. Macam tu. Pergi ke objek. Kan? Yang ni bahagi dengan ni pusat juga. Oh sorry. Ni tadi pergi imej, ni pergi objek. Nampak? Ini pun kita boleh kira. Kita boleh kira sebagai macam mana nak cari K. Faktor pembesaran. Teknik dia. Okey. Dua kaedah ni selalu kita gunakan lah. Yang dua ni je. Tak ada lain lah. Nak kira K. Cuma kita nak cam K dia. K ni dia ada banyak jenis. Okey. Yang pertama saya bagi tahu. Saya bahagi dua lah. Contoh. Saya panggil dia K positif. Dengan K negatif. Apa beza K positif dengan K negatif? Okay. K positif ni pusat duduk tepi. Pusat dia tepi. Pusat kat tepi, K dia positif. Okay. Kalau pusat duduk K negatif, pusat tengah. Pusat tengah. Pusat tengah negatif. Okay. Lepas tu dia punya K, dia pecahan M per N. Pecahan dia.
Kalau pecahan ni, okey. Kalau atas besar, cerita dia membesar. Kalau atas ni besar, gambar kita membesar. Kalau atas kecil, gambar kita mengecil. Dia ikut atas. Okey, membesar atau mengecil, dia ikut atas. Ikut atas. Contoh macam 2. 2 ni sebenarnya adalah 2/1, hati-hati. Jadi maksudnya 2/1 ni adalah apa? Dia gambar tu membesar. Kan? Membesar dan pusat duduk tepi. Membesar, pusat duduk tepi. Okey? Kalau 1/2, dia mengecil, pusat duduk tepi. Okey? Kalau tak -3, maksudnya apa? Dia membesar tapi pusat duduk tengah. Membesar, pusat duduk tengah. Okey? Macam mana pusat duduk tengah, pusat duduk tepi ni cikgu? Okey, dia kata tengok cerita dia lah. Kan? Contoh macam ni, saya ambil gambar. Contoh saya ambil, yang biasanya ramai pelajar confuse ni bila melibatkan pusat duduk di tengah lah. Contoh. Saya bagi satu gambar. Gambar macam tadi kat sama. Macam ni. Okey, kemudian saya letak macam pusat. Satu. Okay. Kalau pusat dia duduk tepi, ni objek. Pusat dia duduk tepi. Tak kisahlah macam mana pun. Kita besarkan saja. Tarik. Tarik. Nampak? Okay. Kamu buatlah macam mana cerita dia pun. Kalau kamu sambung ni. Okay. Yang ini pula kita kena tengok dia punya panjang dia. Kan? Dia kena. Ini kita panggil dia membesar. Pembesaran. Jadi faktor skala dia K biasanya dia akan jadi positif besar. Besar atas. Pecahan wajar kita panggil. Pecahan wajar pula. Pecahan tak wajar. Atas dia besar. Okay. Kalau titik tengah, gambar dia macam ni. Pusat kat tengah. Jadi saya akan cross ke sini. Cross. Kemudian yang ni pun akan cross pusat ni. Saya akan dapat sini. Okay. Kita nampak color lain. Nampak bentuk dia. Tertongging. Kalau bentuk dia tertongging macam ni, ini kita panggil dia pembesaran negatif. Cara nak cam dia, pusat duduk tengah. Senang aja. Pusat duduk tengah, negatif. Kalau pusat duduk tepi, positif. Itu cerita dia. Okey? Tengok soalan. Saya punya ni auto focus ni ada lagi-lagi sikit. Okey. Diberi R prime ialah objek perihalkan pembesaran bagi setiap berikut. Perihalkan pembesaran setiap berikut. Jadi ini adalah imej. Jadi kena cari pusat, ambil baris, sambung je lah cerita dia. Kalau tak ada baris pun tak apa. Pakai je apa kertas pun boleh. Apa. Contoh, kita mesti sambung daripada imej besar ke kecil. Sambung je. Terus. Lebih tak apa. Besar ujung ke ujung. Lagi cantik. Okey. Dan contoh, kalau kamu tengok betul-betul, saya dapat tu tak ngam-ngam pun nampak. Dia tak dapat ngam-ngam. Kan? Tapi kita kena ambil koordinat yang terdekat. Sini. Ambil koordinat terdekat. Situ kita panggil dia pusat dia. Okey. Jadi kalau sini pusat, ini dia punya apa? Image, ini objek. Ini kita panggil dia pembesaran dengan faktor skala. Okey, faktor skala dia macam mana? Kena kira faktor skala dia. Faktor skala dia kita kira yang besar bahagi yang kecil. Senang je. Image bahagi dengan objek. Nampak? Jadi K dia adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Jadi 6/2. Sama dengan 3. Sebab formula K paling senang adalah KIO. Q ni. Image bahagi objek. Okey. Jadi faktor skala 3. Pusat dia. Kita tengok pusat dia berapa. -4, 4.
Dia suruh perihalkan. Jadi jawapan kita adalah pembesaran dengan faktor skala 3 pada pusat. Berapa pusat kita tadi? -4. Itu nama dia. Okey? Senang je sebenarnya. Sambung je. Sambung pada besar, mesti pergi kecil. Sambung benda yang sama. Contoh B. B lagi senang. B ni senang. Kalau gambar dia, yang kecil dengan besar bertindih. Nak bertindih. Kamu boleh teka pusat dia ke mana? Sini tu. Dia kalau bertindih memang dapat kat mana dia bertindih. Kat mana dia bertindih, situ lah. Nampak? Yang mana kita panggil dia tempat berlakunya image dan objek bertindih. Pusat lah tu. Nampak? Jadi kalau saya sambung kat sini, cerita dia, kalau kamu nak check memang akan dapat benda yang sama. Nampak? Yang ini tak kisahlah. Sebab tu dia akan pergi situ juga. Tak perlu banyak lain. Okay. Dia nak check, dia akan pergi tempat yang sama. Itu benda pusat dia. Okay. Sekarang faktor dia, K dia. K dia senang je. Tapi kena tengok. R ni image. Maksudnya dia yang kecilnya dibesar. Dia membesar. Membesar. Okay. 4, 2. Jadi K sama dengan 4/2 dapat 2. Jawapan kita apa? Pembesaran. Okay. Dengan faktor skala 2 pada pusat. Berapa pusat ni? 6, -5. Ayat dia sama. Benda dia penting. K dengan pusat. Okay. Yang ni tengok. Cerita dia lain sikit ni. Kenapa lain? Tak apa. Kita sambung dulu cari pusat. Sambung. Lebih tak apa. Nanti jumpa pusat. Jadi pusat dia saya dapat 5, 2. Cuma kamu tengok gambar dia. Yang ini R prime ni adalah apa? Image. Ini objek. Ini maksudnya mengecil. Mengecil. Kalau mengecil, formula kita tak ada masalah. K sama dengan I per dengan O. Berapa I kita? Ambil yang senang baca. Ni 3. Jadi 3 per dengan O kita yang senang baca juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapatlah K kita 1/2. Jadi jawapan kita apa? Pembesaran dengan faktor skala 1/2 pada pusat 5, 2. Buat ayat penuh. Okey? Boleh ni? Okey. Okey. Ingat dah pergi More. Dan ni D D ni nampak. Dia punya gambar dia. Yang ni kamu tengok. Apa dia cikgu? Putaran ke pembesaran? Kamu tak tahu. Tapi kamu tengok. Kalau kecil, besar. Confirm namanya pembesaran. Sekarang kita sambung apa kita tahu, nampak? Puncak dengan puncak. Paling obvious nampak. Paling obvious nampak puncak dengan puncak. Sambung je. Okay. Lagi siapa lagi kita nampak? Ni. Yang ini dengan yang ini. Paling obvious nampak. Ambil sambung je. Sebab kita hanya perlukan persilangan. Dah dapat. Ni saya beritahu apa ni? Pusat duduk tengah. Pusat duduk tengah. Jadi K dulu. K. Pusat duduk tengah. Negatif. Awal-awal tulis negatif tu. Pusat dekat tengah yang negatif. Okay. Apa formula kita? Image bagi objek. Mana image kita? R prime. Ni image. Ni I, ni O. Ambil yang senang kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Kita ambil 6/4. Jawapan kita akan dapat negatif 3/2. Nampak? Pusat kita kat mana? 5, 6, 7, 4. Jawapan kita apa? Pembesaran dengan faktor skala negatif 3/2 pada pusat 74. Okey? Dia nak cam ni senang je. Nak cam dia.
Tepi positif, tengah negatif. Yang itu paling penting sekali. Kan? Membesar, mengecil. Itu tak ada masalah sebab bila kita kira K tak ada masalah. Kan? Kita dapat bezakan yang tu. Okay. Cuma yang negatif je yang selalu lupa ni. Kadang-kadang masalah besar lagi, dia tengok gambar ni, cikgu ini bukan pembesaran ni, ini putaran pula. Kan? Jadi cerita lain jadi. Kan? Hati-hati kan. Okay? Tengok nombor 2. Perihalkan pembesaran dalam setiap berikut. Ini senang, tak ada graf. Pusat pun dia bagi. Senang je. Yang ni pusat duduk tepi. Pusat duduk tepi maksudnya K kita adalah apa? Positif. Saya tulis. Kan? Positif. Sekarang kita tengok. Apa formula tadi? Formula yang kedua tadi. Yang pertama, mana tadi saya pilih ni? Hilang. Sebelah. Ni. Satu kita kira panjang. Satu lagi kita kira jarak daripada pusat. Jarak pusat pun untuk menentukan apa? Kita panggil dia nak tentukan dia punya faktor pembesaran ataupun faktor skala. Okay. Sama kan ni? Jadi image dia ujung sini. Ini image. Jadi ini dia punya panjang dia. Berapa? 10. Jangan salah ambil 6 pula habis. 10 per. Ke objek? 4. Dia pusat ke image, pusat ke objek. Itu K dia. K dia kita akan dapat kecilkan 5/2. Pusat dia P. Dah. Perihalkan pembesaran dengan faktor skala 5/2 pada pusat P. Itu je cerita dia. Okey. Yang ni pun sama cerita dia, tengok. Nampak? Tengok. Yang ini senang. Kenapa senang? Kita tak pakai jarak ni. Kita pakai apa? Kita ada jarak ni. Kita ada panjang sisi. Sebab pusat kat mana? Ini kamu jangan silap. Ini bukan pusat duduk tengah. Ini pusat duduk tepi. Sebab apa? Tengok. Ini pusat. Ini objek. Ini image. Tengok cara itu susunan. Jangan silap. Kan? Pusat, objek, image. Dia jumpa. Kan? Jadi yang ini adalah K dia adalah sama dengan positif. Okay. 16/10. Paling senang tulis 1.6. 1.6 senang. Jawapan kita apa? Pembesaran dengan faktor skala 1.6 pada pusat P. Boleh? Tengok ni. Tak faham sikit. Yang B ni? Yang mana? Yang ni Dia sebenarnya kamu jangan, dia keliru bila B ni, ramai yang keliru sebab kamu nampak seolah-olah pusat dia duduk di tengah. Tapi pusat dia kita kena buat, nak tahu pusat kena ambil satu garisan. Contoh macam ni lah. Macam ni. Yang jadi ambil ni. Contoh. Kita tarik. Kita akan jumpa pusat, objek, image. Nampak? Normal lah. Pusat duduk tepi. Bila pusat duduk tepi maksudnya dia positif. Nampak? Kan? Cuma yang ini kita kena ambil panjang ni. Macam tu. Yang ini, dia tak ambil panjang. Kita susun macam ni. Susun. Tak kisah ambil kat mana pun. Ambil sini tak apa. Lepas tu kita tanda. Sini pusat. Sini siapa nampak? Objek punya. Sini image punya. Okay? Nak tentukan apa? Ini nak tentukan positif negatif je. Bukan nak kira K dia. Nak tentukan positif negatif K dia. Bila kamu nampak POI maksudnya P duduk tepi. Maksudnya automatik dia adalah positif. Bila positif kita kena ambil lah. K dia sama dengan apa? I/O. Ni formula K dia. Tu saya masukkan ni. I kita berapa? 16. O kita 10. Pada kedudukan yang sama. Serupa. Boleh Okay. Tengok. Apa jadi kalau negatif tadi? Negatif. Ni negatif ni. Negatif kamu tengok. Ini pusat. Okay. Ini image. Ini objek. Nampak? Kenapa dia negatif? Sebab P duduk tengah-tengah. P duduk tengah-tengah antara objek dengan image. Itu jadi negatif. Boleh ni? Okey cikgu. Okay. Boleh nampak. T. T pun sama juga. Nampak? Kita tarik. Kita tarik. Cuma masa kita tarik ni, P tarik ni. P
I, O. Yang ni senang je. Positif ke negatif? P duduk tepi maksudnya K kita adalah positif. Yang itu dulu. Okay. Positif. Apa formula kita? K. I bahagi dengan O. Mana I kita? Ni? 10. Ambil yang sepadan. Objek kita? Ni? 40. Dapatlah kita punya K kita sama dengan 1/4. Kalau disuruh perihalkan cerita dia, pembesaran dengan faktor skala 1/4 pada pusat P. Jadi, mula-mula tentukan dulu tu je. Negatif, positif dulu. Okey. Tengok ni. Ada masuk seterusnya. 5.2. Berdasarkan faktor skala diberi, tentukan objek dan imej bagi pembesaran berikut. Yang ni. Dia tak tentu pula mana objek, mana imej ni. Kan? Jadi senang je kita tengok. Kan saya beritahu kamu senang je tengok ni. Positif, negatif. Positif sebab duduk tepi. Okey, siapa besar? Atas besar. Nampak? Bila atas besar maksudnya dia membesar. Dia membesar maksudnya ini objek, ini imej. Okey? Simple je ni. Soalan senang ni. Okey, yang ni negatif. Sebab apa negatif? Sebab pusat duduk tengah. Pusat duduk tengah. Okey. Sekarang tengok dia punya skala dia. 3/1. 3/1 maksudnya dia membesar juga. Dia membesar juga. Maksudnya mana? Yang ini objek, ini imej. Dia membesar. Okay. Negatif sebab apa? Pusat tengah. Itu je beza dia. Okay. Ini nombor 1. Kadang-kadang yang soalan senang macam ni kadang-kadang jam juga. Nak jawab cerita dia. Okay. Nombor 2. Lukis imej bagi setiap objek berikut di bawah pembesaran pusat P berdasarkan faktor skala. Yang ni selalulah. Kan? Okay. Yang ini nampak. Ini mengecil. Mengecil tak apa. Langkah pertama, bila kamu dapat pusat dengan objek, dia bagi kita sambung je dulu. Cerita dia sambung. Sambung. Sambung 3-3. Okey. Sambung Sekarang 1/3. Maksudnya apa? Dia suruh bahagi 3. Gambar dia mengecil bahagi 3. Bahagi 3 yang mana paling senang ni? Panjang ni. Panjang ni bahagi 3. Boleh congak ni. Kalau kamu tengok betul-betul pun boleh congak. Nampak? 2, 4, 6. Nampak? Dia boleh bahagi 3. Jadi kita letak yang ni. Titik yang pertama. Okey? Yang ni sama tak? Kalau tak boleh congak, kita kena congak kod panjang. Kalau tak boleh congak macam tu, kita congak kod panjang. Kod panjang macam ni. Kita kod panjang. Kalau tak nampak lah. Macam tadi. Untuk garisan ni. Kan? Jadi kita akan kira ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 bagi 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tanda. Yang ini 3 bagi 3, 1. Ini dapat kod sini. Sebenarnya tak payah. Dapat 1 pun tak apa. Tanda je titik dia. Dia mesti duduk atas garisan lah. Okey. Sama dengan ni. Ni. Yang ni. Kalau kamu tak tahu, kamu boleh buat macam ni. Okey. Kamu kira sebelah pun tak apa. Kalau tak nak kira dua-dua belah, sebelah pun tak apa. Contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak? Dia nak apa? Bahagi 3. 6 bagi 3, 2. 2 pergi kat garisan. Ni. Ni bila kita dapat tu, kita sambunglah titik-titik tu. Bila kita sambung titik-titik tu akan hasilkan gambar yang serupa. Sepatutnya akan dapatkan gambar yang serupa tapi kecil. Ini kita panggil dia. Dia punya imej. Cara dia. Boleh? Okey. Ini negatif dia. Negatif tak apa. Saya sambung dulu. Ni nampak? Negatif. Negatif macam mana? Sambung. Macam mana pun sambung je ke pusat. Kan? Objek sambung je ke pusat. Sambung terus. Ni sambung terus. Tak nampak warna kuning. Okey, orange. Sambung terus.
Yang ini pun sambung terus. Ada 3 yang ni. Sambung terus. Yang ini satu lagi sambung terus. Kena sambung elok ah. Lari dia ada cerita dia. Sekarang apa? Dia bagi tahu 2. 2. Negatif sebab duduk kat tengah. 2. Tengok betul-betul. Negatif lain. Negatif ni 1. Tu 1. Objek ke pusat 1. Okey. Kemudian dia punya image dia 2. Dapat titik dia. Itu cara dia. Nampak? Kita kira lagi yang lain. Yang ini 2. 2 akan jadi apa? 2 kali ganda. Maksudnya 2 sini akan jadi 4. Situ. Nampak? Kalau kamu tengok, kamu sambung, kamu dah dapat dah bentuk dia. Bentuk dia dah sama, nampak? Sama. Ni jadi ni. Straight jadi straight. Okey. Boleh? Kemudian tengok ni, Pak. Yang senang. Dia straight, ni straight juga. Kita sambung, jom. Sambung 3. 3, sini akan jadi 6. 3. Dia dah boleh sambung lah. Jawapan dia. Tengok. Okey. Warna dah jadi macam warna dia ni. Kan? Okey. Kemudian yang belum ni seorang lagi. Seorang lagi berapa ni? 1, 2, 3, 4. 4, yang kira ni 8. 4. Itu ke? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, sini. 4. Kan? Sambunglah semua. Siaplah jawapan. Gambar dia mesti dapat gambar yang serupa. Nampak? Color tengok. Color boleh nampak. Bentuk dia serupa, nampak? Cuma pusat dia duduk tengah. Dan dia dibesarkan sebanyak apa? 2 kali ganda. Boleh faham kan? Ini yang susah sikit. Okey. Tengok nombor 3. Nombor 3. Lukis objek pula. Lukis objek pula bagi setiap image berikut. Di pembesaran dengan faktor skala beri. Nampak? Jadi kita kena tengok kat sini. Yang ini image. Yang ini objek. Itu cerita dia. Nampak? Yang ini dia bagi lukis objek bagi setiap image berikut. Di bawah pembesaran pada pusat P. Kan? Ini dia kata apa? Kita nak kira, kalau nak kamu confuse, kamu kena kira lah. Contoh saya akan buat image per dengan objek. Start dia 3/4. Yang dia bagi ni adalah apa? Image. Dia bagi adalah image. Jadi saya kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau 6, berapa? 8. 6 jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama juga. 6 jadi 8. Ini maksudnya apa 6 jadi 8? Daripada pusat. Kita sambung. Jadi dia punya objek dia akan jadi 8. Tu. 8. Jadi kalau 3 jadi 4. 3 jadi 4. Dah boleh agak dah. 3 jadi 4. Sambung. Dapatlah kita panggil dia punya apa? Objek. Okey. Sama ni kita dia. Nampak? Yang mana? Ini image, ini objek. Negatif maksudnya pusat tengah. Negatif maksudnya pusat duduk tengah. Okey. Yang ini, kalau kamu tengok cerita dia, yang dia bagi tu adalah apa? Image.
Lukis objek bagi setiap imej berikut. Ni imej. Kan? Dia bagi 1. Kita kena lukis dia punya 2 dia. Kan? Tapi pusat dia kat tengah ni. Pusat kat tengah ni kena tengok, kena sambung lah. Ke pusat tengah. Sambung. Sambung ni kita tengok betul lah. Sambung lari sama habis ni. Saya buat tu dulu. 3 supaya ni akan straight senang. Kan? Yang saya ingat ni. Okey. Berapa? Image dia 1, objek dia 2. Okey. 1 maksudnya yang ini 3 akan jadi 6. Okey. 2 akan jadi 4. Salah lain. Ni 3, 6 ke? Oh, sampai atas. Jadi kita nampak bentuk dia. Bila kita nampak bentuk dia, yang lain tak payahlah. Yang ni 2 ni straight dia senang. Jadi 2 yang straight ni 2 akan jadi 4. 2 akan jadi 4. Ni straight. Check betul tak? 4 akan jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cantik. Ini jawapan kita. Kan? Yang ini image. Ini objek. Faham ke ni? Kan? Tengok saya buat ni. Okey? Ini cerita. Kemudian kita tengok yang ini lain cerita dia. Okey? Yang ini cerita pasal apa ni? Mana terbang saya punya baris. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan 2 segitiga tertegak. Kan? Dia kata PQR adalah image. PQR adalah image bagi segitiga SPR. Ini objek. Di bawah satu pembesaran. Kan? Diberi 5 PR sama dengan 2 RF. Okey. Ini kita panggil dia pertama nak tentukan dia punya apa? K. Kan? Bila dia bagi persamaan ni, kita kena tukar persamaan ni. 5 PR sama dengan 2 RS. Dia tak boleh campur aduk huruf dengan nombor. Jadi saya akan ambil PR per dengan RS. Potong. 5 pun potong. Jadi maksudnya apa? PR ni apa? 2 di sebelah dia. Okey. Kemudian RS dia 5. Okey. Jadi kalau 15 maksudnya apa? Ni darab 3. Jadi yang ini pun kena darab dengan 3. Jadi apa? 6. Panjang dia lah. PR. Okey. Faktor skala. Dia minta faktor skala. Jadi faktor skala kita yang mana? Faktor skala kita, apa formula kita? K sama dengan I per dengan O. Yang penting pertama, pusat kat mana? Tengok. Pusat kat tengah ni. Nampak? Segitiga dia. Ni. Pusat dua kat tengah. Bila pusat dua kat tengah, jawapan kita automatik akan jadi negatif. Okay. Image kita berapa pada benda yang sama? Contoh ini, tadilah. 2. Ambil ni sebelah dia je 2. Okay. Untuk yang ini pula 5. Ini kita punya faktor skala dia. Negatif 2 per 5. Okay. Luas dia pula, dia ada formula. Dia formula kita senang je. Tadi kita belajar K sama dengan I per dengan O. Okay. Yang ini panjang. Panjang maksudnya unit dia satu unit, satu unit. cm macam itulah. Cm bagi cm matilah cerita dia. Bila kita buat luas,
unit dia akan jadi kuasa 2. Sini kuasa 2, sini kuasa 2. Maka K pun akan jadi kuasa 2. Automatik formula kita akan jadi K kuasa 2 sama dengan I kuasa 2 per dengan O kuasa 2. Cuma I kuasa 2 ni bukan nilai panjang dia kuasa 2 tak. I kuasa 2 adalah mewakili luas image per dengan luas objek. Bukan dia pergi kuasa 2 tak. Luas. Kalau kuasa 3, yang ni pun kuasa 3, maksudnya dia wakili oleh apa? Isi padu pula. Okey. Contoh soalan ni, luas dalam cm seluruh rajah. Luas seluruh rajah. Luas dia sama juga kita buat K sama dengan kat sini I per O kan. Jadi bila kita letak luas image, luas objek, sini akan jadi kuasa 2. Okey. Kalau kamu tengok, kita boleh kira sebenarnya kan luas. Sebenarnya kalau nak pakai pengiraan biasa boleh. Cuma saya kalau nak pakai pembesaran pun boleh, nak pakai luas biasa boleh. Sebab kita dah ada dah 4, ini 6. Kan? Yang ni tak pakai formula ni pun tak apa. Sebab segitiga tegak boleh kira luas. Yang tak boleh kira nanti kita akan pakai formula ni kan. Yang ni saya pakai formula biasalah kan. Contoh luas ni adalah 1/2 darab dengan 4 darab dengan 6. Jadi kita akan dapat 12. Okey, yang ni tengok, yang ni luas dia. Okey, kalau faktor skala kita tadi kan 25 ni, panjang ni kena cari. Nampak? Kita kena cari panjang ni. Kalau tak nak cari panjang ni, boleh pakai formula ni. Kalau tak nak cari panjang ni, boleh pakai formula ni. Okey, contoh macam mana pakai formula ni, K kita masukkan 2/5 kuasa 2. Okay, kenapa saya letak negatif? Kuasa 2. Kuasa 2 negatif confirm hilang. Okay. Yang kita kira 12 ni siapa? Image. Image dia dah 12. 12 per dengan luas objek. Jadi kita dapat cari luas objek. Kan? Pakai kalkulator je. Okay. Luas objek sama dengan ini kita panggil dia tukar tempat. Tukar tempat. Jadi jawapan kita ambil 12 bahagi dengan kurungan 2/5 kuasa 2. Macam tu. Okey, dapatlah jawapan kita kat situ 75. Jadi luas bahagian ni adalah 75. Tak payah kira. Tak payah kira panjang ni berapa. Pakai formula luas saja. Ini soalan dia luas seluruh rajah, maksudnya luas semua sama dengan 75 campur 12. Dapatlah 87. Okey. Tengok cerita dia. Formula tu je senang. Kalau luaskan isi padu boleh, tak ada masalah. Kan? Rajah sebelah menunjukkan plan sebuah taman. Bunga berbentuk segi empat selari. Diberi ABCD ialah image bagi APQR. ABCD. Okay, yang besar tu image. Yang ni kecil. Ini image, ini objek. Dengan pembesaran pada pusat A, luas taman bunga. Luas taman bunga adalah 1350. Okay. Jika luas kawasan berwarna ialah 600, hitung panjang AP. Panjang AP. Okay. Semua ni adalah taman bunga. Jadi luas semua dia bagi 1350. Siapa 1350? Sama juga kita kenali sebagai luas image. Okey, sama dengan 1350. Okey, luas objek kita yang kecil. Luas objek sama dengan 600. Jadi kita dapat cari apa? K dia. Jadi K kuasa 2 sama dengan apa formula kita? Luas image per dengan luas objek. Ambil kalkulator, tekan.
2.25. Kita buat pecahan 9/4. Jadi kita akan dapat kat sini 9/4. K kuasa 2. Jadi berapa K? K kita kena punca kuasa lah. Yang kita dapat K sama dengan punca kuasa 9, 3. Punca kuasa 4, 2. Bila dapat K, maksudnya kita bolehlah dapat, kita panggil dia objek dengan image. Ini image, ini objek. Soalan suruh cari apa? Panjang AP. Okay. Jadi, mana satu image? Image yang besar. Image maksudnya AP kita saya letak sebagai X. Maksudnya image sama dengan X campur 20. X campur 20. Itu image kita. Objek kita berapa? Objek sama dengan 20 lah. 20 pula. X. Sorry. Kan? 20. 20. Sebut 20 lagi. Objek adalah X. Jadi, image bahagi objek per sama juga dengan K kita. 3/2. Kena buat algebra pula cari. Tak payah. Pakai kalkulator je. Kan? Pakai kalkulator juga. Iaitu saya pakai kurungan alpha X campur 20 tutup kurungan bahagi dengan X sama dengan 3/2. Okay. Shift calculate, dapatlah jawapan kita. Apa tu? 4 point. Salah tekan ni. Pelik jadi ni. Cikgu. Sekejap. Betul ke saya buat ni? Betul cikgu, X dia 40. Cikgu cuba try pindahkan X darab dengan 3/2. Kalau pakai kalkulator tak dapat? Ke saya kena saya- pakai bahagi? Saya buat dapat je. Ya. Kalkulator saya ni. Saya try lagi sekali lagi. X tambah 20. Takut saya salah tekan. Kena pakai bahagi kot. Tak boleh pakai apa. Bahagi dengan X. Sama dengan 3/2. Kenapa dia keluar macam ni? Pelik kalkulator ni. Jam juga ni. Kan? Pindah biasa lah. Kalau pindah biasa, kita akan dapat apa? 2X campur dengan 40 sama dengan 3X. Jadi X sama dengan 40. Senang buat macam biasa je. Okey. Siapakah X? X kita adalah AP. Dapat. Betul lah Sepan? Betul kan? Betul cikgu, X dia 40. Okey. Kita try nombor 3. Ni soalan macam ni, soalan exam ni. Hebat juga. Okey. Dalam rajah sebelah, pentagon ialah image A, B, C, D, E. Yang besar ni, A, B, C, D, E besar. Image bagi pentagon yang besar, image yang kecil ni objek. Tanda dulu. Dengan bucu A merupakan pusat pembesaran, diberi bahawa B ialah titik tengah CCAC. Dan B adalah titik tengah. Okey. CCAC. Dan luas bagi pentagon ABKHD yang kecil ni. Luas objek sama dengan 17. Luas objek sama dengan 17. Luas image tak tahu. Luas image tak tahu. Okey. Bila dia bagi titik tengah, maksudnya apa? Maksudnya panjang ni kan adalah 2 kali ganda panjang ni. Kan? Jadi kita ambil contoh K dulu. K sama dengan image bagi objek. Image kita mana? Yang besar. Kan? Sebab dia kata titik tengah, yang besar ni, kalau saya ambil sini X, sini X, maksudnya yang besar kita adalah 2X per dengan X. Dapat K kita 2. Okey. Bila K kita 2, kita dah boleh cari luas dah.
Formula kita pakai formula luas, iaitu K kuasa 2 sama dengan luas imej bagi dengan luas objek. Kan? K kuasa 2, 2 kuasa 2. Maksudnya berapa 2 kuasa 2? 4. Luas imej tak tahu. Luas objek 17. Jadi ni naik atas jadi darab. Dapatlah luas imej sama dengan 17 darab 4. 68. Okey, tapi soalan suruh cari luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek sama dengan adalah luas imej tolak dengan luas objek. Yang besar tolak kecil. Dapatlah jawapan kita apa? 68 tolak dengan 17. Tolak. Dapatlah jawapan kita 51. Ni senang sikit. Okey. Last kali ni. Rajah sebelah menunjukkan lencana berbentuk bulatan yang digunakan dalam satu program pelindungan alam sekitar yang dilancarkan oleh Persatuan Alam Sekitar. Persatuan ini ingin melukis mural pada dinding sebuah bangunan. Banyak cerita. Transformasi pembesaran. Diberi bahawa luas lukisan mural ialah 4 pi. Berapakah faktor skala bagi pembesaran itu? Okey. Kan? Dia bagi sekarang ni bulatan. Bila bulatan, apa formula luas bulatan? Formula luas bulatan sama dengan pi J kuasa 2. Berapa J yang kecil ni? Bahagi 2. Ni panjang ni diameter bahagi 2. Dapat jari dia. Jari dia adalah 4. Jadi pi 4 kuasa 2. Pi jangan kira. Sebab dia tak kira pi, kita jangan kira. Okey? Cuma beza dia, tengok betul-betul. Ini 16 pi cm kuasa 2. Yang ni bahaya dia. cm kuasa 2. Dia punya luas imej dia, pembesaran dia, 4 pi meter kuasa 2. Dia tanya faktor skala bagi pembesaran itu. Jadi kita kena buat apa? Kena samakan unit dulu. Kan? Samakan unit dulu. Macam mana samakan unit? 1 meter sama dengan 100 cm. Kan? Jadi kalau 1 meter kuasa 2 sama dengan 100 kuasa 2. cm kuasa 2. Dia kena kuasa 2 juga. Nampak? Jadi kat sini bila samakan, maksudnya yang ini kita kena darab 4 pi darab dengan 100 kuasa 2. Baru kita tukar unit sama. Kuasa 3 pula. Unit kena sama. Okey. Jadi formula kita K kuasa 2 sama dengan luas imej bahagi luas objek. Berapa luas imej kita? 4 pi darab 100 kuasa 2 per dengan 16 pi. Unit dah sama boleh mati. Sebab kita faktor skala tak ada unit. Jadi pi mati. Kan? Yang tinggal lah ni boleh mati lagi. 16. 4. Yang tinggal 100 kuasa 2 bahagi 4. Dapatlah jawapan kita 2,500. Tapi ini K kuasa 2. Soalan tanya faktor skala. Faktor skala K saja. Punca kuasa. Dapatlah jawapan kita K kita 50. Okey? Boleh ke? Susah juga ni soalan-soalan kebat dia. Kat belakang ni. Kan? Nanti kamu tengok lagi sekali lah. Tengok lagi sekali, kamu cuba buat. Kali kedua kamu cuba buat, betul lupa tengok balik jawapan saya. Okey? Tapi jangan lupa, jawapan saya pun kadang-kadang saya kira ada salah. Kamu cek di belakang sama. Okey? Yang ini cuma nak tengok kaedah dia saja. Jadi formula yang kamu kena hafal, yang kita belajar pada hari ini, dua saja sebenarnya yang paling penting, iaitu apa? K, faktor skala.
Ingat tak cerita pasal K tadi? K mesti image bahagi dengan Okey. objek. Ada berapa jenis K? Ada dua. Ada dua saja. Satu positif, Satu satu negatif. negatif. Macam nak tentukan K negatif positif? Positif maksudnya P duduk tepi. PIO ataupun POI. Kan? P dia duduk tepi. Negatif IPO ataupun OPI. P duduk tengah. Kan? Dia apit. Okey, kemudian dua-dua ni pula ada yang membesar, ada yang mengecil. Ini pun sama, membesar, mengecil. Membesar mesti tengok pemula ni tak ada. Kan? Siapa kalau dia membesar, atas besar. Image besar, maksudnya dia membesar. Kalau objek besar, dia mengecil. Okey, yang kedua, cerita pasal luas. Kan? Luas, matematik formula kita jadi formula luas. K kuasa 2 sama dengan luas image per dengan luas objek. Dia boleh jadi, kalau dia nak buat kebat, dia boleh jadi isi padu sekalipun. Bila isi padu, dia akan jadi kuasa 3, kuasa 3, kuasa 3. Dan unit dia mestilah sama. Okey? Jadi insyaAllah, kan, saya harap kau boleh faham. Kamu try nanti tengoklah buat kan. Kalau yang belum sampai sini, buat siap-siap homework tu. Kan? Okey? Jadi kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Yang mana kelas bersemuka boleh datang ke center. Yang mana kelas online boleh teruskan online. Okey? Dan kita akan mulakan program cuti sekolah. Dah dapat jadual lah. Tengok pagi tau. Jadi kamu tengok. Yang mana tak dapat datang boleh online. Tak ada masalah. Okey? Dari pagi. Saya akan ulang sebab tu saya buat 10 jam tu kalau kamu tengok. 10 jam maksudnya apa? 10 bab. Admat 10 bab, mat 10 bab. Kan? Kalau kamu nak tolong saya sebab saya pun saya tak tahu nak cas berapa murah yang saya cas tu. Kalau kamu tengok 10 jam, saya cas RM25 satu subjek. RM2.50 ya sejam. Kan? Kalau kamu nak tolong saya, tolong war-warkan kepada rakan-rakan yang lain. Kan? InsyaAllah sama-sama kita belajar, sama-samalah kita berjaya. InsyaAllah. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Santai go. Baik. Cikgu.